Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa sayyidis sahabati ajma'in wa bi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha syai'u lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa bi ihsanihi al mutawassil li 'ibadihi al mu'minina yartafi'una ila a'alid darajat. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa qudwatil qadat wa khairi makhluqin fil ardi was samawat wa ala alihi wa ashabihi ma'adinil hikmati wa amnil ummati wa mafatihil barakat wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil miqat. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاه العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amin, thumma amma ba'd. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu 10 hari bulan 7, kita bertemu di penghujung, tak silap saya pada hari ini penghujung bulan Zulkaidah. Sebelum kita masuk pada beberapa hari lagi, bukan beberapa hari, dalam sehari dua lagi lah, esok lusa kita akan masuk ke bulan Zulhijjah, iaitu bulan yang dipanggil sebagai bulan-bulan haram. Dalam Islam ni, bulan haram ni ada 4. Ada 4 bulan haram yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, sesungguhnya bilangan inna iddatash syuhur, bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu semuanya ada 12 bulan. Indallah 12 syahran fi kitabillah. Kitabillah di sini maksudnya di dalam ketentuan dan juga takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah. Jadi dah ada tetap dah setahun 12 bulan. Lalu Allah Taala kata minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut terdapatnya 4 bulan yang dipanggil sebagai bulan haram. 4 bulan yang dipanggil sebagai bulan haram ini, yang pertama, 3 bulan yang berturut-turut. Kita nak ingat, nak mudah faham, nak mudah ingat, 3 bulan daripada 4 bulan ni, dia berada berturut-turut satu sama lain. Satu lagi berpisah. 3 bulan yang berturut-turut, yang pertama, bulan Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Yang kita berada pada hari ini adalah bulan-bulan haram. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Baik, satu lagi iaitu bulan yang terpisah jauh daripada 3 bulan ini,
yang juga bulan haram, iaitu bulan Rejab. Jadi ada 4 bulan yang dipanggil sebagai bulan haram. Kenapa dipanggil bulan haram? Kerana bulan haram ini, ataupun bulan-bulan yang dipanggil bulan-bulan Ashhurul Hurum ini, diharamkan di dalamnya segala maksiat, segala kejahatan. Bahkan siapa yang lakukan kejahatan pada bulan ini, dosanya juga akan turut bertambah. Bukan turut bertambah, turut meningkat. Maksudnya dosa dia akan berganda. Dosa dia hanya satu, cuma azab, seksa dan juga kemurkaan Allah tu lebih berganda pada bulan-bulan ni. Jikalau dia buat amal kebajikan, maka amal kebajikan juga dia berganda. Moga-moga kita pada bulan-bulan haram ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat, dapat kita tingkatkan amalan. Jangan sekali kita buat dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pada hari ini, kita melihat satu suasana yang kita anggap menyedihkan. Sangat-sangat menyedihkan dalam beberapa tahun kebelakangan ini, sejak daripada PKP tahun lepas sampailah pada tahun ini, kita masih lagi berada di rumah, terkurung di rumah dan sebagainya. Maka satu perkara yang kita sedih apa dia? Iaitu jenayah membunuh diri. Ataupun tindakan ramai manusia yang cuba bunuh diri masing-masing. Yang ni yang kita akan sentuh pada pagi ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita nak sentuh tentang satu kisah. Satu kisah seorang sahabat Nabi SAW. Dalam masa yang singkat ini, saya menarik perhatian tuan-tuan untuk mendengar sama-sama kisah ini. Dan saya minta tuan-tuan share dan juga kongsikan pada yang lain. Kisah seorang sahabat Nabi SAW yang kita akan kisahkan pada pagi ini, iaitu yang bernama Khubayb ibni Adi al-Ansari. Di caption ataupun di tajuk live ini ada disebut nama beliau, Khubayb ibni Adi al-Ansari, salah seorang sahabat Nabi SAW, sahabat yang mulia. Beliau ni digelar dengan gelaran Bali'ul Ard. Digelar dengan gelaran Bali'ul Ard. Kenapa dipanggil Bali'ul Ard? Bali' bermaksud telan. Al-Ard maksudnya bumi. Maksud bumi menelan dirinya. Ini adalah gelaran kemuliaan bagi Khubayb ibn Adi al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia telan oleh bumi. Kenapa dia telan? Dia telan ni ada dua. Satu telan kerana jahat dan maksiat. Satu ditelan kerana kemuliaan dan karamah. Yang ini kita akan bincangkan dalam kisah sahabat Nabi ini. Kisah ni saya ambil daripada sebuah kitab. Rujukan yang kita akan ambil sebagai bacaan kita, iaitu nama kitab ini Al-Mukhtar min Faraidin Nuquli wal Akhbar. Iaitu pilihan-pilihan kisah yang dipilih daripada segala yang diriwayatkan daripada kisah-kisah yang menarik dan juga khabar dan cerita-cerita yang menarik perhatian. Baik, kitab ini dikarang oleh Syekh Al-Allamah Al-Muhaddith Muhammad Awamah, salah seorang ulama daripada Syria yang sekarang menetap di Madinah Al-Munawwarah. Dan kalau tak silap saya, sekarang dia berada di Turki. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat, kitab ini disusun beberapa kisah-kisah yang mana kisah ni dipetik secara rawak. Maksudnya dipilih tidak diletakkan orang kata tujuan matlamat tajuk, cuma dipilih daripada pelbagai kitab. Daripada kisah Al-Qurannya, hadis Nabinya, kitab-kitab tarajim ulama'nya. Banyaklah kisah ni dimasukkan dalam ni. Jadi salah satu kisah yang dikisahkan oleh pengarang kitab ini, iaitu kisah seorang sahabat Nabi, iaitu namanya Khubayb bin Adi al-Ansari. Khubayb bin Adi ni al-Ansari, kita boleh tahu di penghujungnya disebut dengan Al-Ansar. Al-Ansar bermaksud iaitu golongan Ansar. Dia ni adalah daripada golongan Ansar, iaitu orang Madinah Al-Munawwarah. Dia bukan Muhajirin, dia orang Ansar. Baik, kisahnya apa? Tuan-tuan sama-sama kita dengar kisah ini. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sariyatan aina. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam
telah mengutuskan beberapa kumpulan yang dipanggil sebagai Sariyah. Sariyah ini adalah satu kumpulan pengintip yang Rasulullah hantar dalam kumpulan-kumpulan kecil untuk pergi mengintip musuh. Dalam Islam ada dua jenis perang. Satu namanya Ghazwah, satu namanya Sariyah. Satu namanya Ghazwah, satu namanya Sariyah. Ghazwah ini adalah peperangan yang mana disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian ulama mentakrifkan, kalaulah sesuatu peperangan itu dinamakan Ghazwah, maka kerana dinamakan Ghazwah itu kerana Rasulullah berada dalam peperangan itu, menyertai peperangan tersebut. Itu dipanggil Ghazwah. Kerana Rasulullah turut mengikut dalam peperangan tersebut. Kalau Sariyah adalah peperangan yang Rasulullah tak ikut. Itu sebahagian daripada takrif para ulama. Dan para ulama lain juga menyebut, kadang-kadang Sariyah juga merujuk kepada kumpulan-kumpulan kecil yang Rasulullah hantar. Rasulullah hantar ke kampung ni, Rasulullah hantar 15 orang, 20 orang, 30, tak ramai, sikit je. Dalam bilangan yang kecil, tak perlu ramai-ramai. Kemudian yang keduanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, juga Sariyah ni juga Rasulullah gunakan juga kumpulan yang kecil ni untuk menjadi pengintip, yang disebut dengan perkataan aina, ataupun dalam bahasa Arab yang lain sebut jasus, iaitu orang yang mengintip musuh. Jadi pengintipan ni penting. Di zaman Nabi dulu dah ada pengintip. Zaman hari ni adalah kita panggil penyiasat, kita panggil special branch, iaitu kalau di polis dipanggil special branch, iaitu kita panggil cawangan khas, penyiasat, pengintip, taktikal khas. Jadi mereka inilah yang dihantar oleh Rasulullah. Baik, dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuannya apa? Untuk mengintip khabar. Baik, wa amara alaihim Asim bin Thabit wa huwa jaddu Asim ibn Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum fantalaqu. Maka Rasulullah pada kumpulan pengintip ni, Rasulullah memerintahkan seorang sahabat Nabi, nama dia Asim bin Thabit. Nama dia Sayyidina Asim bin Thabit. Asim bin Thabit ni Rasulullah hantar dia untuk jadi ketua pengintip ini. Di bawahnya ada beberapa golongan lagi. Ada beberapa tentera sahabat-sahabat lain. Ada. Bukan dia seorang. Ada sahabat lagi yang lain. Kita akan tengok satu persatu. Jadi Asim bin Thabit ini, dia pergi. Dia ni adalah Asim bin Thabit ni. Dia pun pergi. Fantalaqu. Lalu kumpulan ni pun bergerak pergi. Untuk apa? Mengintip. Hatta idza kana baina Usfana wa Makkah. Sehingga mereka ni duduk berada di antara Usfan dan Makkah. Usfan ni satu kawasan yang mana duduk berada di antara Madinah dan Mekah. Jadi mereka ni duduk di antara Usfan dengan Mekah. Maksudnya dekat dengan kawasan Mekah dah, cuma tak sampai Mekah lagi. Mereka ni datang bergerak daripada Madinah, nak pergi ke Mekah untuk mengintip orang Mekah. Itu maksud Sariyah tu. Rasulullah arah mereka ni mengintip siapa? Mengintip orang Mekah. Jadi mereka ni bergerak daripada Mekah, daripada Madinah sampai ke Usfan. Daripada Usfan ni nak pergi ke Mekah, di antara tu Zukiru lihayyin min Huzail yuqalu lahum Lihyan. Mereka ni sampai ke satu tempat kampung ataupun satu kabilah daerah. Nama tempat dan daerah tersebut adalah satu perkampungan yang dipanggil sebagai kabilah Bani Huzail. Kabilah Bani Huzail. Di situ ada satu kumpulan kabilah yang menetap dalam kawasan tu, nama kabilah Bani Huzail. Huzail ni kabilah orang Arab. Kalau tuan-tuan biasa dengar, Huzail ni adalah salah satu kabilah yang Sayyidina Al-Imam Al-Syafi'i, Imam mazhab kita Syafi'i, pernah masuk ke dalam kabilah Bani Huzail ni menuntut ilmu bahasa Arab. Belajar bahasa Arab, menuntut ilmu bahasa Arab. Perbetulkan lidah bahasa Arab dia dalam kampung Bani Huzail ni. Jadi ni kampung Bani Huzail. Yang mana kampung ni,
kabilah ni nama Bani Huzail. Kampung ni namanya, daerahnya namanya Lihyan. Nama daerah ni Lihyan. Lalu fatabi'uhum biqaribin min mi'ati ramin. Lalu mereka sampai ke situ, tiba-tiba mereka ini diturut ataupun diekori oleh hampir lebih daripada 100 orang pemanah. Pada waktu tersebut, mereka ni dikepung, ditangkap, maksudnya mereka dapat dikesan. Dikesan oleh puak-puak Bani Huzail ni, dikesan oleh puak-puak ni, lalu dikepung, maka mereka dikepung hampir 100 orang pemanah. Kepung mereka ni, sahabat-sahabat Nabi yang Nabi hantar sebagai pengintip ni. Lalu apa mereka buat? Faqtassu atharahum. Lalu mereka ni ikut pergerakan mereka. Mereka ni nak bergerak pergi ke Mekah. Dia pun nampak ada tapak kaki kan? Tapak kaki sahabat Nabi ni. Dia kata, siapa punya tapak kaki ni? Orang Arab, mereka ni pakar dalam bab mencari tapak kaki. Itu kepakaran orang Arab. Orang Arab bila tengok tapak kaki, dia tahu tapak kaki siapa. Dia tahu DNA tapak kaki tersebut. Dia tahu. Dia boleh ikut daripada belakang sampai ke depan. Dia boleh cari sampai empunya tapak kaki tersebut. Oleh sebab itu bahaya mereka ni orang Arab ni ada kepakaran. Itu sebab mereka tak pernah sesat duduk di padang pasir. Mereka tahu arah nak pergi ke mana, arah nak pergi ke Syam, arah nak pergi ke Madinah. Mereka tahu. Mereka tahu kepakaran mereka di padang pasir. Kalau kita sesat lah, tak tahu nak ke mana. Mereka ikut jejak kaki, tapak kaki sahabat-sahabat Nabi ni, yang mana sebelum mereka dikepung ni, mereka dikejar oleh 100 orang pemanah. Hatta atau manzilan nazaluh, sampailah mereka sampai ke tempat yang mereka bertemu dengan kumpulan sahabat Nabi ni. Fawajadu fihi nawa tamrin tazawwaduhu minal Madinah faqalu hadha tamrun Yathrib. Sampailah ceritanya kumpulan-kumpulan ni pergi ke nak carilah sahabat-sahabat Nabi ni. Sampai cari sahabat-sahabat Nabi ni ikut daripada tapak kaki belakang kan. Ada kesan tapak kaki ni, mereka pergi ke mana ni? Jadi mereka ikut. Maksudnya ekor mereka ikut ke belakang, ikut. Sampailah mereka jumpa di satu tempat. Di tempat tersebut mereka nampak ada beberapa nawa. Nawa ni maksudnya bukan niat. Nawa ni bukan niat. Atau nama tempat. Nawa ni maksudnya apa? Biji. Biji kurma. Nawa tamrin tazawwaduhu minal Madinah. Sahabat-sahabat Nabi ni, dia duduk kat situ. Mereka tinggal, mereka rehat kejap kat situ. Sambil-sambil rehat tu makanlah tamar. Sahabat Nabi yang Nabi hantar ni. Beberapa orang sahabat Nabi yang Nabi hantar untuk jadi pengintip ni. Makan kat situ. Kumpulan Bani Huzail ni sampai, tengok-tengok ada bekas. Ada tinggalkan bekas biji-biji tamar. Duduk di atas pasir. Jadi mereka tengok biji tamar tu, mereka dah tahu dah. Dia kata, ini tamar ni daripada Madinah. Tazawwadu minal Madinah. Hadza tamrun Yathrib. Depa ni semua orang-orang Arab ni, orang-orang Bani Huzail di kafir ni, depa tengok tamar tu, biji depa dah tahu dah. Biji ni, dia kata biji ni bukan tamar biasa, bukan tamar Mekah. Ini tamar Madinah Yathrib. Kita ada kepakaran tak? Kita pun tak tahu kan. Macam mana beza biji kurma Madinah dengan biji kurma kawasan lain, daerah lain. Tapi mereka boleh tahu, boleh bau, boleh hidu. Ini tamar Yathrib. Yathrib ni nama asal sebelum Madinah. Yathrib ni nama asal sebelum Madinah. Kemudian dia nama asal. Kemudian sebelum Nabi hijrah, kemudian Nabi tegah Nabi daripada untuk menyebut Yathrib. Yathrib ni Nabi tegah dan Nabi tegah untuk menyebut perkataan tu. Sebab sampai hari ni kita tak sebut Yathrib. Aku pergi ke Yathrib tak, kita sebut Madinah Al-Munawwarah. Nabi namakan Madinah dan Nabi tegah untuk menyebut dengan Yathrib sebab Yathrib dia ada makna yang tidak elok. Ada makna yang tidak elok, makna celaka, makna sial, itu maksud Yathrib. Baik, lalu mereka kata ini tamar Yathrib ni. Jadi kita rasa ini mereka kumpulan mereka ni mesti sahabat Nabi. Mereka datang nak mengintip orang-orang Mekah. Kaum Bani Huzail ni adalah orang yang rapat dengan orang Mekah. Mereka ni kabilah yang rapat dengan orang Mekah. Tak apalah, kita baca lagi. Fatabi'u atharahum hatta lahiquhum. Lalu mereka ni ikut kesan tapak kaki tu sampailah mereka dapat berjumpa
Orang kata dapatlah berjumpa dengan kumpulan-kumpulan ni. Falamman taha Asimun wa ashabuhu laja'u ila fadfadin. Sampailah mereka ni, Asim dan sahabat-sahabat dia, sahabat Nabi ni, sampai ke satu tempat, mereka pergi ke Fadfad. Fadfad ni satu tempat yang bumi yang tinggi sikit, dekat Mekah. Depa sampai kat situ, waja'al qaumu fa'ahatu bihim. Sampai kat Fadfad ni, maka kaum Bani Huzaim ni pakat kepung keliling. Kepung ni bah. Dapat tangkap. Dapat tangkap kat mana? Depa ikut belakang sahabat-sahabat Nabi ni, dapat tangkap di kawasan namanya Fadfad. Waja'al qaum faqalu, maka mereka ini berkata, lakumul ahdu wal mithaq in nazaltum ilaina alla naqtula minkum rajula. Puak-puak kafir ni kata dekat pengintik-pengintik Rasulullah ni lah. Dia kata kat pengintik-pengintik Rasulullah. Dia berkata apa? Lakumul ahdu wal mithaq. Bagi kamu perjanjian dan ikatan perjanjian yang kuat. Maksud dia apa? Sekarang ni aku nak ambil perjanjian pada kamu. Iaitu in nazaltum ilaina, kalau kamu turun datang ke tempat kami ni, kami tidak akan bunuh kamu seorang pun daripada kamu lelaki. Faqala Asim, amma ana fala unzilu fi zimmati kafirin. Allahumma akhbir anna nabiyyak. Ceritanya apa? Dia kata macam ni, orang kafir ni kata, sekarang ni kamu kena buat perjanjian dengan kami. Kalau kamu tak nak dibunuh, kamu kena ikut jejak langkah kami. Apa maksud dia? Maksud dia adalah kamu kena ikut kami, ikut agama kami. Buat perjanjian dengan kami, jangan ikut Muhammad. Kalau kamu ingkar, kami akan bunuh kamu semua. Kalau kamu ikut kami, insya-Allah kami tak bunuh. Macam itulah ayat dia. Kami takkan bunuh seorang pun daripada kamu kalau kamu berikan perjanjian kamu berpakat dengan kami. Itu je. Mereka ni orang kata depa takkan bunuh kita. Depa bunuh kita kerana benci pada kita, pada Islamnya. Itu sebab Allah Taala sebut dalam Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka ini Yahudi dan Nasrani tidak akan redha kepada kamu, takkan suka kepada kamu sampai kamu menurut kehendak mereka. Kita kena ikut kehendak mereka, barulah mereka ikut taat pada kita. Bayangkan, faqala Asim, Asim kata, kami tidak akan berada di bawah tanggungan orang-orang kafir. Kami tak rela duduk di bawah orang-orang kafir ni. Aku tak rela kawan-kawan aku ni duduk di bawah pemerintahan kamu. Maka pada waktu dia kata, ya Allah, akhbir anna nabiyyak. Ya Allah, engkau khabarkanlah daripada kami tentang Nabi kamu. Maksudnya apa? Khabarkan tentang kami kepada Nabi kamu. Faqataluhum hatta qatalu Asiman fi sab'ati nafarin bin nabli. Iaitu dalam ceritanya, last kali mereka enggan, tak mau, mereka berperang. 100, bayangkan tuan-tuan, 100 lawan hampir lebih kurang 10 orang. Sahabat Nabi ni kalau dikira semua, lebih kurang 10 atau 11 orang sahaja. Kumpulan yang Nabi hantar pengintik ni 11 orang, 10 orang saja. Kita akan tengok. Pada waktu ni, mereka berperang lawan 100 orang. 10 lawan 100. Bayangkan. Mereka tak peduli. Mereka tetap lawan sampai tetisan darah yang terakhir. Dan sekali berperang, mereka pun perang sama sendiri dengan puak-puak ni yang kepung mereka ni. Lalu pada waktu tersebut, mati syahidlah, meninggallah hampir 7 orang termasuk dengan Asim. Iaitu Asim ni min sab'ati nafarin. Maksudnya apa? Asim dengan 7 lagi orang yang lain. Termasuk dia 8 orang. 8 orang ni terbunuh dalam peperangan ni. Mereka lawan hingga titisan darah yang terakhir. Kerana Asim dia takkan ikut. Dia kata, aku takkan ikut jejak langkah kamu. Bin Nabli. Iaitu mereka ni meninggal kerana apa? Kerana dipanah. Ya, 100 orang pemanah. Bayangkan 100 orang pemanah lawan dengan mereka ni 10 orang. Memang orang kata patah riuk. Semuanya meninggal. Wabaqiya, tapi ada lagi 3 orang lagi masih lagi hidup. Mereka ni ditangkap dan masih lagi hidup. Siapa dia? Wabaqiya Khubaibun wa Zaidun wa rajulun akhar.
iaitu tiga orang sahabat Nabi. Pertama, Khubayb bin Adi yang kita yang kita nak kisahkan hari ini. Zaid ni bukan Zaid orang lain lah. Ni Zaid orang lain, bukan Zaid bin Harisah. Yang ketiga, Abdullah bin Tariq. Ada tiga orang. Khubayb, Zaid, Abdullah bin Tariq. Ada tiga orang. Tinggal mereka tiga orang je. Daripada 11 tadi tinggal 3. Fa'a'tauhumul ahda wal mithaq. Maka waktu tersebut mereka diberikan perjanjian dan juga maksudnya dijaga dan diikat lah. Dijaga dan diikat. Falamma a'tauhumul ahda wal mithaq nazalu ilaihim falamma istamkanu minhum hallu awtara qisiyihim farabatuhum biha. Mereka ni pada awalnya depa tak apa, depa kata. Tiga orang ni kata, okeylah kami serah diri pada kamu. Depa tak nak serah diri. Tadi Asim tadi kata tak nak serah diri, last sekali meninggal. Yang tiga ni kata tak apa, kami serah diri, tangkaplah kami. Bila tangkap, last sekali mereka ini mereka tarik halu autara qisihim. Mereka nak serah, bila nak serah diri, maka mereka lepaskan mereka punya tali panah tadi. Masa kan mereka kepung dengan tali panah, tarik panah tadi nak lepas. Tapi bila tiga orang ni, Khubayb, Zaid dan Abdullah bin Tariq ni, bila mereka Allahumma salli ala Muhammad, bila nampak sahabat ni tinggal 8 orang, tinggal 3 orang saja, semua dah meninggal kena panah, mereka pun kata kami serah diri. Pada waktu tu mereka ni turun ikat 3 orang sahabat Nabi ni. Faqala ar-rajulu tsalits allazi ma'ahuma. Lelaki yang ketiga yang bersama dengan 2 orang lagi tu, dia kata apa? Hadza awwalul ghadri. Ini adalah perkara pertama yang mereka bohong, yang mereka tipu kita. Apa maksud dia? Mereka ni kata, kalau kamu serah diri, kami tak bunuh kamu. Tak. Tiba-tiba Asim kata, kami tak nak serah diri, last sekali kena bunuh. Kami tak nak serah diri, last sekali kena bunuh. 8 orang meninggal. 3 orang ni kata, tak apalah, kalau macam tu kami serah diri. Bila serah diri pula, mereka ikat. Bila ikat, tak puas hatilah. Mana tak puas hatinya? Tadi kata tak nak bunuh kami, tiba-tiba hari ni kena ikat pula dah. Ini yang dia kata, ini pengkhianatan yang pertama yang mereka buat. Maksud mereka janji tak nak bunuh, last sekali mereka buat, mereka ikat kita. Fa'aba an yashabahum. Dia tak mau ikut mereka ni semua. Yang sahabat yang nombor 3, siapa dia? Abdullah bin Tariq ni. Abdullah bin Tariq, dia tak mau ikut mereka ni. Fajarraruhu wa alajuhu ala an yashabahum fala yaf'al faqataluh. Mereka heret dia, mereka ikat dia, maka dia tak nak juga ikut. Last sekali mereka tak boleh nak buat apa, mereka bunuh Abdullah bin Tariq. Tinggal 2 orang saja. 3 tadi, tinggal 2. Abdullah bin Tariq tak mau ikut, diikat, orang kata dibuat lembik badan, last sekali orang bunuh dia. Puak-puak ni bunuh dia. Tinggal 2 orang saja yang hidup, Khubayb dan Zaid. Wantalaqu bi Khubayb wa Zaid hatta ba'uhuma bi Makkah. Punya teruk puak-puak ni, dia buat perkhianatan. Depa tangkap Khubayb dan Zaid ni, 2 orang tinggal. Yang tadi 9 orang mati dah. 8 orang mati awal-awal tadi masa perang. Yang kedua pula diheret, tak mau ikut, dibunuh juga, iaitu Abdullah bin Tariq. Tinggal 2 orang. 2 orang ni, Khubayb bin Zaid ni, dibawa pergi ke Mekah, dia jual kat Mekah. Dia lelong jual kat Mekah. Ya Rabbi ya Karim. Fashtara Khubayban banul Harith ibni Amir ibni Naufal. Maka Khubayb ni dijual di Mekah, lalu dibeli oleh siapa? Dibeli oleh satu kabilah, iaitu anak-anak Haris bin Amir. Haris bin Amir ni adalah salah seorang, disebut ni, dia kata, wa kana Khubaybun huwa qatala al-Harith bin Amir yawm Badr. Mereka ni bawa Khubayb ni pergi ke Mekah. Sampai dekat Mekah dia jual. Masa jual tu, orang pertama yang beli, yang nak beli sangat Khubayb ni siapa? Ini paling berharga sekali. Dia nak sangat Khubayb, dia sanggup beli. Iaitu anak-anak Haris. Anak-anak Haris ni maksud keluarga Haris.
Haris bin Amir. Haris bin Amir ni salah seorang kufar Quraisy, orang kafir Quraisy yang mana telah dibunuh oleh Khubayb dalam peperangan Badar. Perang Badar 313 orang tu, salah seorang sahabat Nabi yang pergi perang 313, Khubayb bin Adi ni. Khubayb bin Adi ni min ahli Badr. Dia antara tentera-tentera ahli Badar. 313 orang. Jangan main-main tuan-tuan. Orang yang ahli Badar, Nabi kata, la'allallaha ittala'a alaihim if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Dalam hadis sebut bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata apa? Moga-moga ataupun Allah Ta'ala telah melihat, memandang orang ahli Badar. Allah Ta'ala kata pada ahli Badar, if'alu ma syi'tum. Buatlah apa yang kamu hendak. Buatlah apa yang kamu mahu. Faqad ghafartu lakum. Aku telah ampunkan dosa kamu semua. Ni orang ahli Badar. Mereka ni diampunkan dosa dulu, kini dan akan datang. Sampai bila-bila dia ampunkan dosa. Ini Khubayb bin Adi. Sampai Khubayb bin Adi ni, dia pergi perang Badar. Dia bunuh siapa? Dia bunuh namanya Haris bin Amir ni. Haris bin Amir dibunuh oleh Khubayb. Dibunuh sampai mati. Dalam perang Badar. Jadi puak-puak anak-anak ni, anak-anak Haris bin Amir ni, mereka ni semua nak balas dendam lah. Balas dendam untuk pak mereka. Dulu pak mereka kena bunuh, kan? Pak mereka kena bunuh. Sekarang ni, Khubayb ni ditangkap oleh puak Bani Huzail ni. Dia jual di Mekah. Dia kata, ni peluang. Dia kata, oh, Khubayb ni lah yang bunuh puak kami. Tak apa, kami beli. Kami beli, dia kata. Tak apalah, last kali beli keluarga ni. Maka duduk dengan keluarga ni simpan dia, jaga dia dalam bentuk dipenjarakan, asiran, diikat, dikurung dalam bilik. Bukan dibunuh, dikurung. Maksud nak seksa dia, nak bagi dia rasa seksa, padan muka. Kamulah yang dulu yang pernah bunuh ayah kami. Hatta idza ajma'u qatlahu, sampailah mereka pada satu hari semuanya berpakat nak bunuh dia. Semua nak bunuh dia. Ista'ara Musa min ba'di banatil Haris liyastahidda biha fa'arathu. Maka pada waktu tersebut, mereka ni nak bunuh dia, mereka pinjamkan pedang ataupun parang daripada setengah daripada keluarga-keluarga mereka ini. Untuk apa? Untuk dia asah. Lalu mereka dipinjamkan untuk dibunuh. Faqalat faghafaltu an sabiyyin li fadaraja ilaihi hatta atah fawada'ahu ala fakhidhihi falamma ra'aituhu fazi'tu faz'atan arafa dhaka minni wa fi yadihi al-Musa faqala atakhshayna an aqtulahu ma kuntu la af'alu dhalika insyaallah. Baik, pada waktu tersebut qalat, berkata, dia kata sini, pada waktu tersebut, qalat, berkata setengah daripada anak-anak Haris. Anak-anak Haris ni yang anak-anak perempuan dia. Anak-anak perempuan Haris ni, Haris yang dibunuh oleh Khubayb ni. Jadi anak-anak dia ni, anak perempuan dia, faghafaltu an sabiyyin li fadaraja ilaihi hatta atah fawada'ahu ala fakhidhihi falamma ra'aituhu fazi'tu faz'atan arafa dhaka minni wa fi yadihi al-Musa faqala atakhshayna an aqtulahu ma kuntu la af'ala dhalika insyaallah. Pada waktu tersebut perempuan ni, dalam riwayat cerita ni, perempuan anak Haris ni, dia pun nak bunuh siapa? Nak bunuh Khubayb. Ni cerita karamah dia. Ni kita masuk pada cerita karamah Khubayb. Dia pun nak Khubayb ni, Allah SWT Muhammad, dia pun nak bunuh Khubayb. Dia pun pinjam pisau tu tumpul. Pisau tu tumpul, waktu tu nak asah. Bila asah, last kali seorang daripada anak Haris perempuan ni, baby dia tengah duk menangis. Tinggalkan pisau dekat tempat tu. Kat tempat tu nak bunuh si Khubayb ni. Faghafaltu an sabiyyin, aku terlupa yang anak aku ni. Fadaraja ilaihi hatta atah fawada'ahu ala fakhidhihi. Kemudian sampailah aku pergi jumpa anak aku ni, aku pergi cari anak baby aku ni, aku letak atas paha. Letakkan anak dia atas paha, jaga. Tinggalkan pisau ni yang tengah asah tadi. Pisau nak bunuh si Khubayb.
falamma ra'aituhu fazi'tu faz'atan arafa dhaka minni wa fi yadihi al-Musa. Kemudian bila aku tengok Khubayb bin Adi, aku tengok kat tangan dia tu, kat tangan Khubayb bin Adi tu ada pisau. Pisau yang dia asah tadi dipegang oleh Khubayb bin Adi. Nampak tak? Khubayb bin Adi. Waktu tu Khubayb bin Adi kata, "Atakhshayna an aqtulahu ma kuntu la af'ala dhaka insya-Allah taala." Waktu tu dia takut kat anak dia. Waktu tu bukan takut kat diri dia. Yalah, ibu ni kan, bila dia kena ikat, di tangan dia ada pisau, dia takut nak bunuh anak dia. Biasalah ibu kalau pegang anak, dia takutkan anak dia lagi pada diri dia. Maka Khubayb kata, "Kamu takut ke aku nak bunuh anak kamu? Jangan risau, aku tak buat. InsyaAllah aku tak buat," kata dia. Khubayb bin Adi ni. Wa kanat taqul, anak-anak Harith ni kata, "Ma ra'aitu asiran qat khairan min Khubayb." Dia kata, waktu kami jaga Khubayb ni, kami tak pernah tengok orang yang lebih baik daripada Khubayb. Kami jaga Khubayb ni, baik sungguhlah Khubayb ni. Masa jagaan kami ni. Ini kelebihan beliau. Dia kata anak-anak Harith ni, yang tangkap dia, yang kurung dia dalam bilik. Dia kata, "Laqad ra'aituhu ya'kulu min qitfi 'inabin wa ma bi Makkah yawma idzin thamarah." Masya-Allah. Depa ni kurung dia dalam bilik, kadang-kadang tak bagi makan. Kadang-kadang biar dia lapar waktu tersebut. Kadang bagi makan sikit. Tiba-tiba waktu tu ada anak-anak Haris ni yang lalu kat bilik yang di Khubayb ni. Tengok Khubayb ni, bila okey, baik, minta maaf lah, ada gangguan sikit. Bila lalu kat tepi rumah Khubayb ni, tengok-tengok ni, di tangan Khubayb ni ada satu gugusan anggur. Kita panggil setakai anggur lah, qitfin inab. Duduk tengah makan. Lalu kat bilik Khubayb tengah makan anggur tu, makan. Dia kata, bila pula kita bagi anggur kat dia? Kemudian depa ni kata, dekat Mekah pada waktu tersebut tak tumbuh pun, tak ada buah. Buah anggur tak ada waktu tu. Mai mana anggur tu? Ni benda ni karamah Allah Ta'ala bagi pada sahabat Nabi. Wa innahu lamuthaqun fil hadid. Sedangkan dia ni terikat dengan besi. Kok terikat dengan apa? Dengan tali besi lah. Ataupun kita bukan tali besi, kita panggil apa? Rantai. Diikat dengan rantai. Lamuthaqun bil hadid. Dia kena ikat dengan rantai. Dia tak keluar daripada bilik. Dia tak pergi ke mana-mana. Main mana pula anggur ni? Waktu musim pula yang tak ada anggur. Yang ni seperti mana kisah sebiji, seperti mana kisah ibu kepada Nabi Isa alaihi salam, ibu kepada iaitu Maryam. Nabi Isa alaihi salam, Maryam binti Imran. Maryam pada waktu tersebut, kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba wa wajada 'indaha rizqa. Nampak tak? Nabi Zakaria bila masuk ke dalam tempat mihrab Maryam, dia nampak ada rezeki, ada buah-buah dekat situ. Qala fa anna laki hadha? Qala hiya min 'indillah. Ditanya, Nabi Zakaria tanya, "Mai mana ni, Maryam? Buah-buah ni?" Buah disebut dalam tafsir, sebut bahawa waktu tersebut Maryam yang tengah makan buah ni tadi, waktu tersebut bukan musim buah. Dan buah tu adalah buah di musim yang lain. Tiba-tiba ada pada musim tu. Macam kita hari ni lah. Kalau dah habis musim durian, tiba-tiba ada durian. Durian main mana pula ni? Ni bukan musim dia. Ni yang jadi satu kepelikan karamah yang Allah Ta'ala bagi. Wa ma kana illa rizqullah razaqahullah. Itu semua adalah rezeki daripada Allah belaka. Allah nak muliakan Khubayb. Maka fakharaju bihi minal haram liyaqtuluh. Maka sampailah pada satu hari, pada satu masanya, mereka bawa dia pergi kat luar tanah haram, lalu mereka bunuh dia. Kenapa mereka tak bunuh kat tanah haram? Tadi saya sebut di awal tadi, kerana tanah haram, bulan haram, kita tak boleh lakukan apa-apa perbuatan. Dinamakan bulan haram kerana diharamkan segala perkara yang diharamkan. Maksud tak boleh bunuh. Zaman jahiliah dulu mereka ikut, mereka taat kepada benda-benda yang haram. Baik, jadinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada waktu tu nak bunuh dia. Kemudian sebelum nak bunuh, dikatakan dia ni dibunuh berdekatan dengan miqat Allahumma salli ala Muhammad, iaitu Tanaim.
Kalau tuan-tuan pergi dekat Mekah, tuan-tuan tahu. Biasa pergi kan, nama Miqat Tanaim. Sebelum Tanaim tu, ada satu masjid. Masjid ni dulu, masjid ni sekarang saya tak tahu apa nama dia, saya lupa. Tapi masjid ni lah tempat bagaimana Khubayb ni dibunuh. Lalu, Khubayb ni orang pertama yang membuat satu syariat. Dia bukan buat satu syariat, dia buat satu perkara, iaitu solat sunat sebelum dibunuh. Ramai orang tanya, ada tak ustaz sebelum dihukum bunuh ke, sebelum mati ke, ada tak solat sunat? Jawapannya ada. Jawapannya ada. Ini asal dia. Iaitu dia kata, sebelum kamu bunuh aku, kata Khubayb, biarkan aku solat 2 rakaat. Lalu mereka bawa dia, biarkan dia solat. Bila dia solat, pada waktu tersebut, fakana awwala man sanna rak'ataini 'inda al-qatl huwa. Dia orang pertama yang melakukan solat 2 rakaat sebelum dibunuh. Dia orang pertama. Lepas tu banyaklah syariat ni berkekalan. Baik. Thumma qal, lalu selepas dia solat tu dia kata apa? Allahumma ahsihim adada. Ya Allah, engkau kirakanlah, hancurkanlah mereka ini, bilangan-bilangan mereka ni, musuh-musuh Islam. Pada waktu tersebut dia alunkan syair, walastu ubali hina uqtalu musliman, aku tak kisah kalau aku ni mati kerana sebagai seorang Islam, ala ayyi shiqqin kana lillahi masra'i, kat mana pun aku mati, sesungguhnya aku mati di pintu Allah Subhanahu wa taala. Aku tak kisah aku mati, yang janji aku mati sebagai orang Islam. Engkau letaklah aku kat mana pun aku mati, yang penting aku mati di pintu Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika fi dzatil ilahi wa in yasha. Itu semua ni aku mati ni semua kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Wa in yasha, kalau dia kehendaki, yubarik ala awsali shilul mumazza'i. Kalau Allah Taala nak, Allah berkati segala tubuh badan aku. Yang mana tubuh badan aku ni, yang dipotong, dikerak-kerak ni, Allah akan berkati semuanya. Thumma qama ilaihi Uqbah ibn Harith. Kemudian datang pada dia seorang anak Harith ni, yang mana Harith ni yang dia bunuh dulu, pak dia ni, anak dia, Uqbah ni datang, faqatalahu, bunuh dia. Faqatalahu. Maka pada waktu tersebut, wa ba'athat Quraisyun ila Asimin liyu'tau bi syai'in min jasadih ya'rifunahu, wa kana Asim qatala 'aziman min 'uzamaihim yawma Badrin fa ba'atha Allahu 'alaihi mithla dhullah min ad-dabri. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lalu dibunuh. Dalam riwayat yang dia sebut bahawa yang terakhir tuan-tuan, di mana, macam mana dia dibunuh. Dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Nu'aim dan Al-Baihaqi sebut bahawa pada waktu tersebut ada seorang sahabat Nabi nama Amru bin Umayyah Ad-Damri. Dia kata, satu hari aku pergi dekat kayu yang disangkut Khubayb. Khubayb ni sebenarnya masa dibunuh ni diletakkan, disangkut di atas kayu. Maksudnya disalib atas kayu. Faraqaitu fiha. Maka pada waktu tu aku duduk di belakang tempat yang tersembunyi, aku tengok kok ada orang tengok aku. Aku nak tengok macam mana dia buat, macam mana dia bunuh dia. Waktu tu ada orang yang saksikan bagaimana pembunuhan Khubayb. Fa atlaqathu fa waqa'a bil ard. Lalu bila dibunuh, ditikam, lalu mereka lepaskan tali tu. Masa lepaskan tali tu, dia jatuh di atas bumi. Bila jatuh, thumma iqtahamtu fantabadhtu ghaira ba'id thumma iltafattu falam ara Khubayban. Dia kata apa? Pada waktu tersebut bila jatuh ke lantai, tiba-tiba dia telan oleh bumi. Disebut dalam riwayat bahawa itu sebab nama dia digelar dengan Bali'ul Ar, kerana Khubayb ni bila jatuh dilepaskan tali, masa jatuh lepas dibunuh tu jatuh ke lantai, dia telan oleh bumi. Masa dia telan tersebut, aku tengok tak ada dah Khubayb tak ada dah. Faka'annama ibtala'athu al-ard. Seolah-olah aku rasa dia ni ditelan oleh bumi. Falam yura li Khubaybin rimmatan hatta sa'ah. Waktu tu mereka tengok balik, kot ada jasad, tulang, badan Khubayb, tak jumpa dah. Tak ada kesan badan-badan jasad Khubayb, hilang terus. Mereka cari, puak-puak kafir ni cari mana badan Khubayb, semua dilesapkan oleh Allah, ditelan oleh bumi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, dalam riwayat ni sebut, kata Imam As-Sayuti dia kata, apa yang terjadi pada jasad Khubayb? Kata Imam As-Sayuti, ada dua kemungkinan. Pertama, imma bi raf'in ila sama' wa huwa zahir. Kemungkinan dia diangkat ke langit. Boleh jadi?
Itu zahir. Yang kedua, au bidafnin fil ard, ataupun malaikat tarik dia, tenggelamkan ke dalam bumi, lalu letakkan di bawah bumi. Maksudnya malaikat tolong sorokkan dia. Kan tadi dia sebut, ya Allah, kalaulah aku ni dibunuh sehingga dikerak-kerakkan badan aku, moga-moga setiap tubuh badan aku ni diberkati oleh kamu. Betul-betul lah, rupanya betul-betul diberkati. Last sekali ditelan oleh bumi, dibawa oleh para malaikat. Inilah karamah yang Allah Ta'ala bagi kepada beliau. Inilah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa pengajaran yang kita boleh ambil? Pengajarannya adalah, kita ni diuji. Sahabat kita, kawan-kawan dia dibunuh. Dia ni diuji oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala bantu pertolongan bagi diri dia. Tuan-tuan, dikala kita duduk di zaman COVID ni, semua ni dalam keadaan kesusahan, kepayahan, dalam keadaan susah nak cari rezeki. Saya tahu, tapi jangan pilih untuk bunuh diri. Kerana Nabi kata, la yatamannayanna ahadukumul maut bi dhurrin nazala bih. Nabi kata, jangan kamu minta mengharap pada Allah untuk mati kerana musibah bala yang menimpa atas diri kita. Mati, bunuh diri pun lagilah haram. Ini minta nak mati pun adalah satu dosa, apatah lagi kita bunuh diri kerana ketertekanan dalam keadaan situasi kita hari ini. Tuan-tuan, tengoklah keadaan Khubayb bin Adi sampai ke tahap akhir hayat dia. Dia tidak pernah menyesal, tak pernah hati dia rasa putus asa. Dia masih lagi mengharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila saat dia mati pun Allah muliakan jasadnya. Ingat, kita mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Biarlah al-mautu fi ta'atillah khairu min hayatin fi ma'siyatillah. Kata Nabi, mati kerana taat kepada Allah itu lebih baik daripada kita hidup kerana kita maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, wallahu ta'ala ala wa alam. Setakat ini sahaja kuliah kita pada pagi ini. Moga-moga semua mendapat manfaat daripada kisah Khubayb bin Adi. Inilah yang saya mampu ceritakan pada pagi ini. Seorang sahabat Nabi yang digelar Bali'ul Ar, iaitu seorang sahabat yang satu-satunya sahabat yang mana bila dia mati tidak ditanam, bahkan ditelan oleh bumi. Dan ada riwayat sebut dia angkat ke langit. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.